Assalamualaikum. So hari ni kita akan belajar definite integral. Okay, sampai area. So untuk first part, kalau kita tengok dekat situ, kalau awak punya limit atas dengan bawah sama, kita akan dapat kosong. Okay, yang second pula, kita nampak dia terbalik limit dia daripada soalan. So dia akan jadi negatif kepada value yang ada dalam soalan tersebut. Okay, so dia jadilah negatif integral 1 sampai 3 fx, and then kita dapat negatif 5. Okay, untuk C pula, if you have constant in front, kita bawa dia outside. Okay, and then kita just darabkan je lah value tersebut dengan 4. So that one, awak akan dapat 4 times with integral fx from 1 until 3, dan kita akan dapat 4 darab dengan 5. Okay, so dapatlah 20. Okay, lepas tu yang D pula 1 sampai 8. Okay, kita kena gabungkan yang pertama dan kedua. Sebab yang pertama 1 sampai 3, yang kedua 3 sampai 8. So, awak kena combine kedua-duanya dan tambahkan value mereka. Okay, so dapat 5 tambah 10. Dapat 15. Okay, dan yang seterusnya 3 sampai 8 awak perlu splitkan dia kepada dua benda. Satu integral 3 sampai 8 fx dan tambah dengan integral 3 sampai 8 untuk 5 dx. Okay, yang pertama just ambil je value daripada soalan, 10. Yang kedua awak integrate 5. Awak dapat 5x dan masukkan limit. Okay, dan carilah limit atas tolak limit bawah. So, jawapan akhir akan sama dengan 35. Okay, kita pergi nombor 2 pula. Okay, so ada 3 bawa luar dan darabkan dengan value integral 2 sampai 5. So, 3 darab dengan 5 dapat 15. Okay, 5 2gx terbalik dengan 25. So, daripada soalan, kita negatifkan value 6 tu. So, dapatlah negatif 6. Dan untuk C pula, awak ada 2 kat situ. 2 fx dan 3 gx. Bawa keluar 2, darabkan dengan value integral fx daripada 2 sampai 5. And then you plus with, bawa keluar 3. Okay, kejap Okay, bawa keluar 3 dan darabkan dengan integral daripada 2 sampai 5 gx punya value. So, kita dapat 2 darab dengan 5 tambah 3 darab dengan 6. Okay, so dapatlah 10 tambah 18, which is 28. And D pula 2 sampai 8. So, kena gabungkan yang pertama dan yang kedua. Okay, sebab kita nak fx punya function, bukan gx. So, 2 sampai 5 fx dx tambah dengan 5 sampai 8 fx dx. So, awak akan dapat 5 tambah dengan 10. So, dapat 15. Okay, kita pergi kepada example 15. Kena integrate. Exponent awak integrate. Ini boleh integrate macam biasa. Sebab dia ada satu je function kat situ. Okay, so integrate exponent. Salin balik. After dah salin, kena divide dengan differentiate power. So, differentiate power dapatlah 4. Dan awak substitute lah awak punya limit daripada 0 sampai 2. Okay, masukkan nilai 2 dulu dalam function. Dan selepas itu, masukkan nilai 0 dalam function, dalam x tu Okay, then awak tolakkan.
So, dapat jawapan 1/4 saya bawa keluar dan dalam kurungan akan tinggal eksponen 6 tolak dengan 1/eksponen 2. Okay, soalan yang kedua. Okay, this one you ada dua function. Bila ada dua function, kita tak boleh integrate directly. So, we have to use substitution method. Okay, let u equal to function yang lebih complicated. So, kat situ yang bawah lah. Tapi jangan ambil dengan set. Kita ambil yang dalam kurungan sahaja. Which is 1 plus x to the power of 4. Dan awak differentiate that one. Awak dapat 4x cube dx. Okay, tapi dekat dalam soalan awak nak 2x cube. Okay, so kita akan ubah sedikit lah daripada du awak tu. Ubah sikit, so kita dapat 1/2 du equal to 2x cube dx. Dan kita substitute. Okay, semua in term of u. So, 1/2 du dan dekat bawah ada u to the power of half. Dan awak integrate lah. Half bawa luar, integrate u to the power of negative half sahaja. So, half kita integrate u to the power of negative half. Awak dapat u to the power of half divide by half. So, kita akan dapat 2u half. And then, dekat sini, kita tak boleh letak limit sebab kat sini, in term of u. Limit awak, 0,1 adalah untuk x. So, untuk menggunakan 0,1 itu, kita perlu substitute u tu kepada x semula. So, u sama dengan 1 plus x to the power of 4. Awak substitute dan barulah kita masukkan limit 0,1 tu. Okay. Dan dapatlah set 2 tolak 1. Okay, untuk this one pula, tangent 3x, kita tak boleh integrate directly. So, apa kita kena buat? Okay, first of all, saya nak kena bagi tahu, limit dalam soalan awak tu tersilap type. Patutnya, dia pi over 4. Sebab kalau pakai yang limit sebelum ni tadi, kita akan dapat max error, which is undefined lah. Okay, so tangent 3x awak ubah menjadi sin 3x over cos 3x dx. Okay, so kat sini kita kena pakai substitution. Kalau ada fraction complicated sama atas bawah, so kita kena ambil u yang bahagian denominator. So dapatlah cos 3x dan awak differentiate, awak dapat negatif sin 3x dan differentiate lagi yang 3x tu dapat 3 letak dekat depan. Okay, tapi saya nak amend sikit dekat situ sebab saya nak exactly macam dalam soalan saya. So, saya akan dapat negatif 1/3 du sama dengan sin 3x. Okay, so sekarang kita gantikan negatif 1/3 du. Lepas tu kita ada cos 3x dekat bawah. So, dia jadilah u dekat bawah. So, awak keluarkan negatif 1/3, awak integrate 1/u, awak dapat non u plus c. Dan sebelum nak masuk limit, ingat perlu ganti dulu u kepada cos 3x. Dan barulah kita boleh masukkan limit dia. Okay, dan dekat sini kena ingat, kalkulator awak kena tukar kepada mode radian. Tak boleh pakai degree. Okay, always radian untuk integration kalau nak kira trigonometrik. Okay, so awak masukkan limit atas dan juga masukkan limit bawah, tolakkan dia. Okay, dekat sini awak kena ingat yang dekat ln kena letak modulus. Sebab apa? Bila awak tekan cos 3pi/4, awak akan dapat nilai negatif. Which is bila awak masukkan, bila awak terus je masuk kalkulator, awak tak tekan dulu, awak akan dapat max error lah kat situ. So, kena careful dekat situ ya. Awak kena positifkan dulu nilai cos 3pi/4 dan baru kita lnkan dia. Okay. So, nanti tolaklah dengan ln cos 0 tu dan kita akan dapatlah negatif 1/3 ln set 2/2. Okay. Ataupun in point form kita dapat
0.1155. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan next. Ln 2x. Okey, yang ni pun sama. Tak boleh integrate terus. Dan ln kena pakai by part. So, u adalah ln 2x. dv adalah dx ataupun 1 dx lah. du, awak akan dapat differentiate 2x, awak dapat 2 divide by 2x, salin balik. So, kita simplify dapat 1 over x dx dan v kita akan dapat x. Pakai formula uv minus integral v du. Dan awak simplify lah dekat situ. Okay, so kita dapat x ln 2x tolak dengan integrate 1 dapat x. Dan substitute limit awak. So, masukkan limit atas. Tolak dengan limit bawah. So, jawapan akan jadi okey, tekan calculator exponent 1 ln 2 tolak ln 2 plus 1. So, sepatutnya kita dapat 2.191. Okay, so kita pergi the next question. Soalan yang kelima. Yang ini kena pakai partial fraction. Okay, sebab dia fraction kat situ, dekat atas tak ada apa-apa. So, awak buat dulu partial fraction dia. Jangan lupa kena factorize yang bawah tu. X minus 1 dan juga X plus 4. So, splitkan dia kepada A plus B. Dan kita cukupkan faktor untuk A dan cukupkan faktor untuk B. Dan kita nak cari nilai A dan B, kita akan substitute nilai. Substitute nilai X. Mula-mula kita substitute dengan negative 4. So that nanti A awak akan dapat kosong. Dan kita terus dapat nilai B. Okay, so dapatlah B equal to negative 1 over 5. Dan yang kedua, kita substitute pula X sama dengan 1. Okay, so awak akan dapatlah nilai A pula. So A akan dapat sama dengan 1 per 5. Okay, dan kita kena tulis balik conclusion kita. Cantik-cantik. Okay, untuk partial fraction kita, 1 over x square plus 3x minus 4. Kita akan dapat 1 over 5x minus 1. Tolak 1 per 5 x plus 4. Okay, belum settle lagi kerja kita sebab kita belum integrate. Okay, so sekarang kita nak integrate. Okay, salin balik yang awak dapat tu tadi. So, kita dapat 1 over 5 ln x minus 1. Yang pertama, tolak 1 over 5 ln x plus 4. Okay, letak limit. Okay, dah letak limit, kiralah pakai calculator. Tapi kat situ 1 over 5 saya bawa keluar lah sebab dia sama dua-dua. So, saya gabungkan x minus 1 dengan x plus 4 tu menggunakan law of logarithm dan awak boleh terus kira. Okay. So, 1 over 5 kat luar, ln 2 per 7. Tolak dengan ln. Okay, dekat atas tu ingat, kena jadikan dia positif. So, 1 per 4. So, jawapan akhir adalah 1 per 5 ln 2 per 7 tu bahagi dengan 1 per 4. So, dapat 8 per 7. Okay. Ni pula soalan trigonometrik. Yang ni tak payah pakai substitution, tak payah pakai integration by part. Awak boleh terus je integrate. Cos integrate dapat dapat apa?
sin 3x over 3. Okay, tolak dengan sin, integrate dapat negatif cos x. Letak limit 0 sampai pi over 2 dan jangan lupa mode awak radian untuk kalkulator. So, masukkan limit atas, tolak dengan limit bawah. So, jawapan awak sepatutnya adalah negatif 1/3 tolak dengan salah, negatif 1/3 tambah 1. So, sepatutnya dapat 2/3. Okay, sekarang kita akan tengok kepada area. So, kena ingat sentiasa, area ni always positive. Okay, so kalau tengok kat situ, awak ada satu function and then yang gx dia tu sebenarnya yang garisan x equal to 0 tu. So, bila awak tolakkan dengan kosong, awak akan dapatlah integral of a until b untuk fx dx sahaja. Okay, kalau dia ada satu function sahaja. Okay, kalau kita tengok pula kalau dia berada di bawah graf. Okay, so bila dia berada di bawah graf, kita akan nampaklah yang x equal to 0 berada di atas. Okay, so bila dia berada di atas, dia kosong, tolak dengan function tersebut. So, nanti awak akan dapat negatif. So, untuk dapatkan jadi positif, awak letak negatif dekat luar. Okay, samalah dengan case dy. dy, kalau satu function sahaja, kita just integrate that function daripada limit yang diberi ataupun limit yang awak cari. Okay, kalau dia berada di kanan graf lah. Tapi kalau dia berada di kiri graf, kita kena letak negatif dekat depan. Sebab nanti you akan dapat integral tu in negative value. Okay, so kita tengok example yang pertama. Kita kena cari area bounded by x square minus 2x. So, first of all, awak kena lukis graf x square minus 2x. So, bila kita nak lukis graf, kita cari dulu intersect dekat x-axis. So, kita dapat 0 dan juga 2. Okay, so yang bounded by that curve and then line x-axis dan juga line x equal to 3 and x equal to 0. So, dekat situ kita kena tambah sikit untuk line x equal to 3. Okay, sebab kat sini dia ada satu ni point kat situ. Okay, so sebenarnya kawasan yang kita nak cari dekat sini, dia ada dua lah. Satu dekat bawah paksi x dan lagi satu dekat atas paksi x tu sikit. Okay, so kita kena cari dua-dua area ini. So, saya namakan dia A dan B. So, first kita cari area untuk A. Okay, so area A tu kalau kita nampak, dia daripada 0 sampai 2 dan curve dia adalah x squared minus 2x. Tapi ingat, dia berada di bawah paksi x. So, kita kena letak negatif dekat depan, siap-siap. Kalau tak, nanti awak akan dapat nilai area awak in negative, which is tak valid lah. Okay, so awak integrate that one. Masukkan limit. Lepas tu, kita dapatlah jawapan dia. Patutnya dapat negatif kat luar, 8/3 tolak 4. Okay, so jawapan akhir, darabkan dengan negatif kat luar tu, awak akan dapat sepatutnya area awak positif lah, which is 4/3. And then kita pergi pula kepada area B. Okay, area B pula, dia daripada 2 sampai 3. Okay, untuk function yang sama, x squared minus 2x dx. Okay, sama juga awak kena integrate x squared, integrate 2x. And then kita substitute limit. Okay, so integrate 2x dapat 2x squared over 2. So, 2 boleh cancel out. Okay, substitute limit. Limit atas. Tolak dengan limit bawah.
Okay. Okay, itu limit atas punya. Dan ini limit bawah. Okay, dan awak kira, awak akan dapat 4/3 juga. Okay, tapi untuk soalan ini, kita kena gabungkan area A dan area B. Okay, so kita kena cari total area dia. So, total area jadi 4/3 plus 4/3. So, dapatlah 8/3 unit square. Okay, unit square adalah untuk area. Kalau volume nanti dia jadi unit cube lah. Okay, kita pergi kepada next question. Okay, ini pula menghadap ke y-axis. Okay, so first kita akan lukis dulu y equal to 1/x. Okay, kita lukis y equal to 1/x. Kita dapat graf reciprocal dekat situ. Dan kita letakkan dia punya nilai y nilai dekat y-axis tu. Okay, so ada dua tempat juga. Satu di sebelah kanan paksi y dan yang lagi satu di sebelah kiri paksi y. So kita kena cari dua area juga dekat sini. Okay, so kita label lah A dan B. So area A, awak akan integrate daripada 2 sampai 4. Untuk function, okay, function dekat sini sebab kita menghadap ke dy. Okay, kita tak boleh pakai 1/x. 1/x kalau menghadap ke dx. So, kita perlu amend awak punya equation. So, kita jadikan x sebagai subjek. So, sebelum nak jadikan x sebagai subjek, saya darab dululah xy equal to 1. So, x equal to 1/y. That function yang kita akan masukkan dalam integral form kita. Okay, so 1/y, awak integrate dapat ln y. Awak masukkan nilai limit atas 4, limit bawah 2. So, jawapan akan jadi ln 2. Okay, itu area A. Sekarang kita pergi kepada area B pula. Okay, area B yang sebelah kiri. Okay, dia berada di kiri paksi y. Bila dia berada di kiri paksi y, kena ingat letak negatif di hadapan. Okay, so daripada negatif 4 sampai negatif 2, function yang sama 1/y dy. Okay, awak integrate 1/y tu. Kita dapatlah ln y letak negatif dekat depan. Dan juga letak limit lah. Limit atas dengan limit bawah. Okay, lepas tu kena ingat bila awak nak masukkan 2 dan 4 itu, kita perlu positifkan dia. Okay, jangan pula awak terlupa nak positifkan dia sebab nanti dia akan jadi maths error. Tak boleh lah. Okay, so letak negatif yang dekat luar tu jangan lupa. Okay, letak negatif dan jawapan awak sebenarnya negatif ln half. Okay, so total area ln 2 tambah negatif ln half. So dapatlah ln 2 tolak ln half. So jawapan akhir menjadi ln 4 unit square. Okay. Itu untuk question 2. Okay, question 3 pula, secant squared x. Okay, this one untuk dia punya graph, okay, dia tak ada dalam syllabus kita. So, apa yang saya akan buat, saya akan tunjukkan awak macam mana kita lukis graph, macam mana bentuk graph tu menggunakan GeoGebra. Tara, inilah graf secant square x. Tapi disebabkan daripada soalan kita, dia cuma nak daripada negatif pi/3 sampai pi/3 sahaja. So, sebenarnya lebih kurang dekat situ je lah yang kita nak. Okay? Satu loop je lah kita ambil sebenarnya. Kita tak ambil semua-semua loop tu. Okay. So, kita pergi balik kepada soalan tadi. Okay, so lukislah graf awak. Secant square x punya graf daripada negatif pi/3 sampai pi/3. Okay, dapatlah begitu. And then
kita ada y equal to 4 juga tau. So, kita kena note juga benda tu. Sebab kita nak area yang enclosed by the curve secant squared dan juga y equal to 4. So, y equal to 4 tu pun awak kena lukis kat dalam graf awak tu. Okay, kalau kat sini saya lukis sebagai garis putus-putus tu. Yang warna hijau tu ialah secant squared x. So, maksudnya sekarang area yang kita nak cari adalah di kawasan di antara 4, y equal to 4 and secant squared tu. Dekat dalam tu lah yang hijau tu. Okay. So, limit awak adalah negative pi over 3 sampai pi over 3. Tetapi, function dekat dalam tu kita tak boleh ambil secant squared x sahaja. Sebab, kalau awak ambil secant squared sahaja dekat situ, sebenarnya awak mencari area dekat bawah graf secant squared x tu. Dekat situ. Which is salah lah. Awak nak yang atas, bukan yang bawah. Okay. So, kita kena ubah balik. Sekejap bila saya padam tu, dia padam sekali dengan saya punya graf yang atas tu. Okay. Okay, so kalau sebenarnya kalau kita nak cari graf yang dekat tengah tu, awak kena buat graf y equal to 4 tu, okay, tolak dengan curve. So, itulah awak punya function untuk mencari area dekat kawasan hijau. Okay, so function kita adalah 4 minus secant squared x dx. Untuk limit negative pi over 3 sampai pi over 3. Dan integrate lah. Integrate 4 dapat 4x. And secant squared x awak integrate dapat tangent x. Masukkan limit dan jangan lupa mode awak mesti mode radian. Tak boleh pakai degree. Sebab dekat sini ada trigo. Okay, masukkan limit atas. Tolakkan dengan limit bawah. Dan kiralah jawapan awak dapat apa. Okay, so jawapannya adalah 4.9135 unit square. Okay, so kita pergi kepada next question. Okay. So, ini adalah cerita pasal area between two curve. So, tadi ada one curve. Okay. So, sekarang kita nak tengok bila ada two curve. So, kalau ada two curve, kalau dia menghadap paksi X, dia akan buat atas tolak bawah. Okay. Ingat, atas tolak bawah. Kalau paksi Y menghadap paksi Y, kanan tolak kiri. Jangan terbalik. Okey, kita tengok soalan ini. First, mestilah kena lukis graf. Kalau tak, macam mana awak nak tahu yang mana kanan ke, yang mana atas ke, yang mana bawah kan? So, kita kena lukis graf. Y squared equal to X, kita dapat C, bentuk C lah. Okay, and then Y equal to X minus 2. Kita dapat, kalau X kosong, Y awak akan dapat negatif 2. Kalau Y awak kosong, X awak dapat 2. So, gariskan sahaja. Okay, gariskan. Okay, betulkanlah sikit saya punya point tu terlari pula. Tapi masalahnya bila kita padam, dia padam semua-semua tu. Terpaksalah kita buat balik semula. Okay, so sekarang ni, kawasan yang kita nak cari area dia adalah di dalam yang itulah. Okay. Sebab dia bounded by the curve. By both curve. Okay. So yang itu. So sekarang ni. Kita tak ada limit tau. So bila kita tak ada limit. Kita perlu mencari. Intersection point. Okay. Barulah awak akan dapat limitnya. Dan kalau kita tengok kat sini. Saya akan dapat. Graf tu. Saya nak dia menghala ke paksi Y. Okay. Sebab saya nak buat kanan tolak kiri. Okay.
So, bila kanan tolak kiri, awak akan dapatlah limit atas dekat atas tu lah. Limit bawah kat bawah tu. Okay, so kita carilah limit tu dulu. So, bila kita nak dekat y-axis punya value, okay, apa yang kita kena equate adalah function in term of y, bukan in term of x. So, awak kena jadikan x sebagai subjek lah. So, kita dapatlah y squared equal to y plus 2. Okay, then settlekan that one. Dapatlah y sama dengan negatif 1 dan juga 2. Okay, so itulah limit awak. Yang bawah negatif 1, yang atas 2. Ingat kalau nak cari value dekat paksa y, kena equate function in term of y, bukan in term of x. Nak dapat function in term of y, kena jadikan x sebagai subjek. Wajib. Okay, lepas tu kita pakailah limit yang kita dah dapat tadi. Dan function kita, tadi saya cakap, kita menghala ke paksa y. So, kanan tolak kiri. Dan function mesti in term of y. So, kanan awak adalah garis. So, y plus 2. Minus dengan curve awak, y squared. dy. Jangan letak dx. Okay. So, integrate. Masukkan limit. Okay, limit atas. Tolak dengan limit bawah. Okay, so kira pakai kalkulator awak, dapatlah jawapan. So, jawapan yang kita cari adalah 9/2 unit square. Okay, itu example 17. Sekarang example 18. Okay, sama juga macam tadi, kita perlu lukis graf dulu. Okay. So, y equal to x square plus 3x square tambah 3. Maksudnya daripada kosong, dia naik 3 tempat ke atas. Okay, so awak punya senyum bermula di 3. Okay, lepas tu 3y sama dengan negatif 2x tambah 14 pula. Okay, kalau x kosong, awak dapat y sama dengan 14/3. So, apa nama dia? Awak note lah 14/3 tu dekat graf. Okay, atas atas 3 ke bawah 3 14/3 tu? Okay, atas ya. Okay, lepas tu kita buat y pula kosong. So, bila y kosong, kita dapatlah x sama dengan 7. Pun sama, notekan dekat graf awak. Dan gariskanlah. Okay, dah dapat graf kita. Label lah graf awak Yang orange tu 3y sama dengan negatif 2x plus 14. Dan yang purple tu x square tambah 3. Tadi kita dah label. Okay, kalau kita tengok kat situ, kita nak area yang bounded by the curve. Lepas tu dengan line. Lepas tu kena ada x-axis dan juga y-axis. So, region yang kita nak cari bukanlah berada dekat atas 3 tu. Sebab kita nak juga dia bounded by x-axis tu. So, bila kita nak dia bounded by x-axis juga, so dia berada di bawah tu sebenarnya. Okay, so perlu awak fahamkan kehendak soalan. Sebab region tu tak semestinya yang tertutup tu je kadang-kadang dia dekat tempat lain pun. Okay, so dekat situ kita boleh pecahkan kepada 2, satu A, satu B. Yang ni tak adalah istilah atas tolak bawah ke kiri tolak kanan. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat A tu, dia hanya melibatkan satu function sahaja. Tak melibatkan dua function pun. Okay? Sebab kita nak yang kawasan bawah tu. Kita bukan nak kawasan yang atas 3. Kita nak bawah 3. Okay, so untuk cari limit, kita cari intersection point.
yang dekat tengah-tengah tu. Okay. So, equate kan equation pertama dengan equation kedua. Jadikan Y sebagai subjek. Dekat sebelah kanan tu, yang line tu, Y tak subjek lagi. Dia ada 3 kat depan. So, kita kena divide semua by 3. So, dapatlah negatif 2/3x tambah 14/3. Then, awak settlekanlah. Okay, settlekan 3, bawa lah. Naik apa ni? Darabkanlah dengan semua benda. So, dapat 3x square plus 2x. And then, minus 5 equal to 0. Then, kita factorizekan dia untuk dapat nilai x. Okay, sebab sekarang saya nak limit dekat x, bukan dekat y. So, saya ambil lah function in term of x. So, dapat negatif 5/3 dan 1. Okay, so sekarang yang involve dengan kita punya graph, okay, value yang involve hanyalah x equal to 1. So, letaklah 1 dekat tengah-tengah tu. So, awak dah tahulah sekarang apa limit untuk a. So, a 0 until 1, function yang terlibat unggu sahaja. Okay, so x square plus 3 dx. Integrate, dapat x cube over 3 plus 3x. Okay, sini 0 until 1, substitute lah nilai 1, lepas tu substitute nilai 0 dan tolakkan. So, kita akan dapat 10/3 unit square untuk area A. Okay, so kita kena buat pula area untuk B. Okay, untuk area B, yang terlibat adalah function garis lurus. Tapi kena ingat, dia mestilah Y sebagai subjek, bukan 3Y. Okay, so kena ambil yang negatif 2/3x tambah dengan 14/3 dx. Daripada 1 sampai 7. Okay, integrate that one. Dapat negatif 2/3 x square over 2. And then plus 14 over 3 x. Dan letaklah limit. Samalah macam biasa. Kira atas tolak bawah. So, jawapan akhir kita adalah 12 unit square. Dan ini untuk area B. Belum lagi total area. Total area macam biasa adalah combination antara area A dan juga area B. So, 10 over 3 plus width 12. Barulah dapat jawapan yang sebenar-benarnya. 46 over 3 unit square. That's all. Okay. So, after this, kita akan belajar volume pula. Okay, bye.